Selamat pagi kepada anak-anak murid cikgu. Hari ini kita sambung ke trigonometry. Bahagian yang terakhir iaitu penyelesaian masalah tajuk trigonometry. Secara keseluruhan, untuk tajuk trigonometry, semua perkara ini perlu kita ingat. Kita perlu tahu macam mana carikan nilai trigonometry. Seterusnya, sudut theta. Kita mula dengan carikan panjang sisi dulu. Kita perlu ingat dengan HAO. How dalam Mandarin. How. Very good. Okey. Jadi untuk how ini membolehkan kita carikan panjang sisi. H adalah hypotenuse. A adalah adjacent. O adalah opposite. Kalau diberi satu sudut, sudut ini adalah sudut rujukan sepadan, alfa. Jadi, how ini dekat mana? Okey, kita mula dengan H. H adalah garisan yang paling panjang, bertentangan pada sudut 90 darjah. Jadi, ini adalah kedudukan H. Kedudukan A. A, kita tengok. Sudut alfa ini dia terbentuk daripada dua garis. Ada dua sisi yang membentukkan sudut alfa. Jadi, salah satu sisi kita sudah tahu dia adalah hypotenuse. Jadi, satu sisi lagi adalah A, adjacent. Satu sisi lagi iaitu yang berada dekat bertentangan dengan sudut alfa. Ini kita namakan dia sudut opposite. Ini adalah O. Sekiranya salah satu sisi kita tidak tahu nilai, macam mana kita nak carikan panjang sisi, gunakan teorem Pythagoras. Semua ini ada kuasa 2. Kalau nak carikan H, kita pakai A kuasa 2 tambah O kuasa 2. Kalau nak carikan A kuasa 2, kita perlu buat apa? Kita perlu ambil yang H kuasa 2 tolak dengan O kuasa 2. Kalau nak carikan O kuasa 2 pula, kita akan pakai H kuasa 2 tolak dengan A kuasa 2. Kita akan sambung lagi dengan soh, ca, tua untuk carikan nisbah trigonometry. Ada berapa jenis nisbah trigonometry kita belajar? Soh adalah sin, CAH, iaitu cos, alpha dan tangent alpha. Jadi ada 3 nisbah trigonometry perlu kita cari. Iaitu macam mana cari? Kita akan pakai soh cah tua untuk cari. Macam mana kita nak gunakan soh cah tua? Kalau nak carikan sin, kita pakai O per H. Jadi kita ambil panjang sisi O dia, bahagi dengan H dia. Bolehlah kita dapat nilai sin alpha. Nak dapatkan cos, kita ingat dengan cah. A per H. Kita ambil nilai bagi A, bahagi dengan H, dapatlah nilai cos alpha. Nak carikan tangent alpha, kita akan pakai O per A. Sebab kita ingat dengan tua. O per A. Ambil nilai O, bahagi dengan nilai A, dapatlah nilai tangent alpha. Ini tentang nisbah trigonometry. Setelah kita sudah belajar nisbah trigonometry, kita boleh carikan sudut rujukan sepadan. Kita tekan kalkulator, kita perlu tekan shift. Lepas tu masukkan nilai nisbah trigonometry, akan dapat jawapan bagi alpha. Bulatan unik. Dalam bulatan unik, dia ada koordinat. Koordinat X ada koordinat Y. Untuk koordinat X dan koordinat Y ini memberikan kita maklumat untuk nilai trigonometry. Nilai X ini adalah cos theta. Nilai Y ini adalah nilai untuk sin theta. Nak carikan tangent theta, kita akan ambil sin theta bahagi dengan cos theta.
Dalam bulatan unik ini, kita boleh carikan nilai trigonometri. Terus ambil nilai positif, kita balik semula ke nisbah trigonometri. Tujuannya untuk carikan sudut rujukan sepadan. Seterusnya, dari sudut rujukan sepadan, kita boleh gunakan kawan besar tolak untuk carikan sudut theta. Sugar to coffee untuk kita tahu dia dekat mana satu sukuan. Sebaliknya, kalau diberi sudut theta, langkah pertama kita perlu carikan sudut rujukan sepadan. Masih gunakan kawan besar tolak. Seterusnya, kita mau dapatkan nisbah trigonometri. Kita perlu pakai kalkulator. Kali ini tidak perlu shift. Lepas tu keinkan sudut, tanda equal, dapatlah nisbah trigonometri. Mau dapatkan nilai trigonometri X sugar to coffee ini, untuk kita tentukan sama ada dia adalah nilai positif ke nilai negatif bagi nilai trigonometri. Ini adalah keseluruhan bagi tajuk trigonometri. Bagi latih kendiri 3.13a yang ada masalah adalah soalan nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan satu bulatan unik. Ini adalah satu bulatan unik. Kita tahu untuk satu bulatan unik, dia ada satu sifat yang sangat penting di mana sejari dia unik adalah satu unit. Sejari dia adalah satu unit. Kalau dia satu unit, membolehkan kita terus katakan untuk titik ini dia ada X koordinat. X koordinat dia adalah negatif 0.3402 dan nilai Y koordinat dia negatif 0.9403. Ya, nilai X untuk cos theta. Ya, nilai Y dia adalah jawapan untuk sin theta. Kehendak soalan adalah carikan sudut theta. Cos theta nilainya adalah negatif 0.3402. Kalau kita mau pakai kalkulator untuk carikan, sebenarnya kita tidak dapat terus carikan theta. Kita hanya dapat carikan alfa. Cos alfa bersamaan dengan 0.3402. Kalau nak carikan alfa, kita perlu letak anti-cos 0.3402. Keluarkan kalkulator. Kita simak apa jawapan untuk anti-cos. Anti-cos kita perlukan shift cos 0.3402. Puntakan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Artinya, kita ambil sehingga satu tempat perpuluhan saja sudah cukup. 70.1 darjah. Nak carikan theta, kita perlu gunakan kawan besar tolak. Sudut theta ini, dia telah masuk ke sukuan yang ketiga. Dalam sukuan yang ketiga ini, dia ada 3 orang kawan. Kawan yang pertama iaitu kawan alfa. Kawan yang kedua iaitu kawan theta. Kawan yang ketiga adalah kawan 180 darjah. Jadi antara ketiga-tiga kawan ini, mana satu adalah kawan besar? Kita dapati theta adalah kawan besar. Kita perlu pakai tambah 180 tambah alfa 70.1 darjah. Dapatlah jawapan 250.1 darjah. Contoh nombor 7, dalam rajah yang dekat bawah ini diberi Q, R, S adalah satu garis lurus. QS adalah 8 cm. QR sama dengan RS. Jadi, kedua-dua ini adalah sama panjang.
Jadi artinya setiap ini adalah 4 cm, ini pun 4 cm. Soalan ini minta kita carikan cos S. Dia minta kita carikan nilai trigonometri. Ada dua perkara yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, kita perlu gunakan X sugar to coffee untuk tahu dia dekat mana satu sukuan. Untuk nilai S ini, mana satu sukuan dia berada. Ambilkan salah satu sisi. Mungkin cikgu ambilkan sisi ini. Kita buat satu clause, satu paksi X dan paksi Y dekat sini. Okey, cuba kita buat satu paksi Y dan paksi X. Starting point dia dekat sini. Dia dekat sukuan yang keempat. Cos dekat sukuan yang keempat, positif ke negatif? Keempat, cikgu. Sugar to coffee. Positif. Nisbah dia kita mau gunakan soh ke, cah ke, tuah. Kita akan pakai Cah, cikgu. cah. Ya. Jadi sekarang kita nak carikan cos S, kita akan pakai cah. Jadi kita boleh tuliskan jawapan sama dengan nilai dia adalah nilai positif. Okey, nilai positif. Jadi pakai cah, iaitu nilai A per H. Jadi nilai alfa ini kita nak labelkan mana dia A, mana dia H. Sudut alfa dia terbentuk daripada tiga sisi ini. Kita perlu labelkan dia dengan AOH. Sisi yang bertentangan pada sudut 90 darjah ini adalah hypotenuse, adalah H. Satu lagi sisi dia yang berada dekat bersebelahan, ini adalah A. Yang bertentangan dengan sudut alfa ini adalah O. A kita tahu nilainya adalah 3. Yang masalahnya adalah H. H tak ada nilai. Jadi nak carikan panjang sisi, kita ingat dengan how. Nak carikan H, kita perlu gunakan tambah. A kuasa 2 tambah dengan O kuasa 2. A kuasa 2 iaitu 3 kuasa 2. Tambah dengan O kuasa 2 iaitu 4 kuasa 2. Sama dengan 25. Jadi nilai H bersamaan dengan punca kuasa 2 bagi nombor 25. Dapatlah jawapan 5 cm untuk H. Bolehlah kita isi. Nilai H sudah kita cari. Adalah 5 cm. Cos S jawapannya adalah positif 3/5. Ini dia minta kita carikan nilai trigonometri. Kita tahu nak carikan nilai trigonometri ada dua perkara perlu kita buat. Perkara yang pertama, dari sukuan kita perlu tahu tentukan dia positif negatif. Seterusnya dengan gunakan so, cah, tuah membolehkan kita carikan nisbah dia. Sekarang kita semak gambar rajah ini. Ini adalah kedudukan sudut Y. Kalau kita mau tentukan dia positif ke negatif ke, kita perlu tahu mana sukuan dia berada. Kalau tidak tahu, bolehlah kita ambil salah satu sisi paksi X. Ini paksi Y. Sekarang nampak tak mana satu sukuan bagi sudut Y ini berada? Dia dekat sukuan yang kedua. Dalam sukuan yang kedua ini Negatif. ya, negatif. Jadi sekarang kita tahu untuk jawapan kita nilai dia adalah negatif. Kalau nak cari nisbah, artinya kita bukan gunakan sudut yang theta, kita perlu gunakan sudut alfa. Ini adalah sudut alfa. Mana tempat H? Yang 5 cm ini, yang tadi kita cari, 5 cm ini adalah H lah. Sebab dia berada bertentangan dengan sudut 90 darjah. 4 cm ini adalah A. 3 cm ini adalah untuk O.
Tangent Y kita tahu nilai dia adalah negatif. Lepas tu, negatif tangent alpha. Tangent alpha kita tahu kita perlu gunakan tuah, iaitu O per A. Nilai O dia 3 cm. 3 cm. Jadi negatif 3. Per A dia 4 cm. Boleh ringkaskan? Ringkaskan. Tak dapat ringkaskan? Biarkan. Inilah jawapan akhir. Contoh 8. Sekumpulan murid menghasilkan sebuah lengan robot. Lengan robot ini macam ini. Okey, dengan panjang 15 cm. 15 cm dia dekat sini. Sebenarnya kalau dalam bulatan unit kan, 15 cm ini sebenarnya adalah jari dia. Ataupun hypotenuse dia adalah 15 cm. Ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Lengan robot itu telah diprogramkan untuk memindahkan satu objek dari titik P ke titik Q. Titik P dekat sini. Dia boleh memindahkan objek itu pergi ke titik Q. Sini titik P, sini titik Q. Diberi bahawa, cos theta adalah negatif 0.866. 3 cm. Dan sudut theta ini adalah dari 0 darjah hingga 180 darjah. Artinya, dia dekat sukuan yang kedua. Yang pertama, dia minta kita hitungkan theta. Seterusnya, carikan jarak dari titik P ke titik Q. Kita selesaikan dulu, carikan sudut theta dulu. Cos theta sama dengan negatif 0.866. Kita tahu dia dekat sukuan yang kedua. Target kita nak carikan theta. Kita tahu kalau nak carikan theta, kita perlu gunakan kawan besar tolak. Kita tahu dia dekat sukuan yang kedua. Kawan theta dekat sini, kawan beta dekat sini. Kawan paksi X adalah 180 darjah. Kalau kita mau carikan theta, 180 darjah adalah kawan besar. Jadi sekarang kita perlu gunakan kawan besar tolak. Kawan besar 180 darjah. Tolak dengan alfa. Ini adalah cara untuk kita dapatkan theta. Tapi masalahnya, macam mana kita nak carikan alfa? Cari sudut, kita perlu gunakan anti-cos. Anti-cos, ambil nisbah dia yang positif. Sebab dalam kalkulator untuk carikan alfa, alfa ini dekat sukuan pertama, nisbah dia sentiasa positif. 0.866. Cuba cari alfa dia berapa. Kita tekan kalkulator. Shift cos 0.866 equal. Dapatlah jawapannya adalah 30 darjah. Tapi dia nak kita carikan theta. Nak carikan theta, kita akan pakai 180 darjah tolak dengan alfa, iaitu 180 darjah tolak dengan 30 darjah. Dapatlah 150 darjah. Hitungkan jarak dalam sentimeter di antara titik P dan titik Q. Panjang sisi bagi dari P ke Q. Ini adalah satu sata cates. Dalam sata cates ada bulatan unit. Dari bulatan unit ini, kita boleh tahu panjang sisi ini sebenarnya adalah sejari bagi bulatan. Jadi sejari bagi bulatan ini adalah 15 cm. Jadi sini juga 15 cm untuk garisan ini. Jadi sekarang, macam mana kita nak carikan garisan PQ? Kita perlu lukiskan segitiga bersudut tepat ini. Cikgu labelkan dengan or.
kita perlu ada maklumat PR dengan QR. Barulah kita boleh carikan PQ. Sekarang masalahnya, kita tidak tahu ukuran bagi panjang sisi bagi PR dan panjang sisi QR. Sini cikgu labelkan dia dengan S. Kita perlu carikan QR dengan RS dengan menggunakan segitiga tepat yang kecil ini. Jadi sekarang kita buat satu segitiga yang kecil ini. Jadi segitiga yang kecil ini kita tahu QS adalah 15. RS tidak tahu. QR tidak tahu. Mengapa cikgu menggunakan segitiga yang kecil ini? Dengan menggunakan segitiga yang kecil ini, tadi kita sudah carikan sudut alfa dia adalah 30 darjah. Kita tahu untuk cos 30 darjah adalah bersamaan dengan 0.866. Cos kita ingat dengan cah, iaitu A per H bersamaan dengan 0.866. Jadi kita rujuk sudut 30 darjah ini, kedudukan A dekat sini, kedudukan H dekat sini. Jadi kita sudah tahu H 15. Jadi kita gantikan A tidak tahu, H adalah 15. Dapatlah 0.866. Nak dapatkan A, kita pindahkan 15 kali dengan 0.866. Dapat nilainya adalah bersamaan dengan 13 cm. Jadi A kita sudah tahu ukurannya dekat sini adalah 13 cm. Sekarang kita nak carikan O dia, opposite dia. Jadi nak carikan garisan RQ, kita boleh gunakan kaedah how, iaitu H kuasa 2 tolak dengan A kuasa 2, dapatlah O kuasa 2. Jadi sekarang kita nak dapatkan nilai O kuasa 2, boleh kita gunakan. Nak dapatkan QR adalah bersamaan dengan punca kuasa 2 bagi H 15 kuasa 2 tolak dengan A 13 kuasa 2. Dapatlah punca kuasa 2 bagi 56, iaitu 7.48 cm. Jadi O kita sudah tahu 7.48. Kita boleh teruskan untuk carikan PQ dengan merujuk segitiga yang besar. Untuk segitiga yang besar ini, maklumat yang kita tahu, PR nilainya adalah 28 cm. QR nilainya adalah 7.48 cm. Sekarang kita nak carikan PQ. Kita boleh gunakan H kuasa 2 adalah bersamaan dengan A kuasa 2 tambah dengan O kuasa 2. Jadi A adalah, kalau sudut dia adalah dekat sini. Jadi A dia adalah 28 kuasa 2. Tambah dengan O dia, ini adalah O. O dia 7.48 kuasa 2. Jadi sekarang bolehlah kita carikan untuk PQ. Jadi PQ sama dengan punca kuasa 2 bagi nilai 28 kuasa 2 tambah 7.48 kuasa 2. Dapat hasilnya adalah 28.98 cm. Sekian sahaja untuk hari ini. Thank you kelas. Bye. See you tomorrow. Esok kita jumpa lagi. Bye.